So, seperti biasa, jika big movement, kita akan dapati ianya seperti ini. Betul. So, apa yang kita mau? Kita hanya perlu cari tempat untuk kita ambil big movement-nya aja. Betul. Ini kita mau. Okey, ini ulang kaji ya. Saya tak mau. So, ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama lah, mula-mula kita belajar dulu. Yang kedua, apa yang kita belajar adalah seperti ini, big movement-nya. Cara-cara kita mencari zone. Cara-cara kita mencari zone. Zone big movement. So, ini adalah zone big movement. Dan jika ini dalam candle, dia akan menjadi seperti ini. Seperti ini dan juga ini. Big movement. Kemudian ada ini level 2 lah. So, kita tahulah, kita dapat mengenal pasti zone. Ini level 2. So, level 3 kita mau belajar pergerakan. Kita mau apa? Macam mana saya mau cakap? Kita mau Okey, sekarang okey tak? Sekarang okey tak? Okey. Okey. Sekarang untuk level 3. So, level 3 ni tak adalah susah sangat kan. Tapi dia boleh jadi susah kalau kita tak faham. Dia boleh jadi susah kalau kita tak faham. So, perhatikan perhatikan baik-baik apa yang saya cuba lukis. Sebab nanti kalau kalian tak faham, dia akan menjadi satu masalah bagi kalian. Okay. Cuba mau mengecilkan dia. Perhatikan baik-baik sebab benda ini tidak diajar oleh siapa-siapa. Bukan tidak diajar oleh siapa-siapa. Ada orang yang mengajarnya, yang memulakan
teori ini, tetapi dia tidak mengajarkannya kepada umum. Jadi saya hanya mengajarkannya kepada umum supaya kita lebih mengerti apa yang kita mau cari apabila kita melakukan sasa buah trading. Lebih mengerti. Sebentar. Lebih mengerti apa yang kita cari, apa yang kita mahu. Oke, faham nggak apa saya lukis ini? Siapa ada faham apa yang saya lukis? Kalau ada yang faham, bagi tahu. So, ini adalah level 3. So, level 3 kita ada apa? Satu, kita ada accurate. Dua, kita ada deep. Tiga, kita ada miss. Ataupun dalam bahasanya terlepas. Ini deep. Ini deep. Dalam bahasanya dalam, luar atau dalam. Accurate ni dalam bahasanya tepat. So kita ada 3. Deep, accurate. Deep, accurate, saya bezakan warna. Oranye, biru, merah. Okey. So, apakah itu accurate, apakah itu deep dan apakah itu terlepas? Perhatikan. Perhatikan. Nampaknya adalah ni. Sini. Sini adalah tepat. Maknanya zone big movement yang ini bila dia sudah break, dia ambil balik. Ini adalah tepat. Tepat kan macam? Ini tak tepat ni. Ini dia terlebih sikit. So, padam sikit. So, ini. Okay, good. Okay. So, ini adalah accurate.
dia adalah tepat. Accurate. So ini adalah accurate. So yang deep, apa maksud deep? Kenapa deep? Deep ni bila dia berlaku apa? Bila dia berlaku terlebih, dia ambil terlebih dalam. Terlebih dalam ataupun terlebih luar, dia ambil. So kita boleh kenal pasti yang ini adalah deep. Dan yang ini juga adalah deep. Okey, jadi saya candakan ini sebagai deep. D dan juga D. Kenapa dia D? Kerana dia sepatutnya dia ambil di bucu yang ini. Tapi dia tidak ambil di bucu ini, maka dia terlebih sikit. Dia naik ke atas sikit, baru dia turun. Kemudian, yang ketiga. Ketiga adalah biru. Biru yang ini. Biru yang ini. Okey, ini biru ya. Okey, biru adalah M. Biru adalah M. Dan di sini ada E dan juga D. Faham baik-baik ya? A dan juga D. Kenapa A, kenapa A, kenapa D? Kenapa A, kenapa D? Dan yang kedua adalah merah. Ada sini. Ini pun dikira sebagai D. Kenapa D? Kerana dia sudah terlebih. Dan yang ini. Best sekali yang ini. Merah. Jika dia ambil yang ini. So, ini adalah A. Okey. Sekarang faham tak? Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Siapa faham? Kalau mau buka speakernya pun boleh buka speakernya. Nanti sudah habis sesi soal jawab saya akan tutup balik. Faham? 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 Tenri. Faham? Siapa enggak faham, boleh tanya saya. Apa yang tak faham? Apa ini cikgu? Apa ini? Apa ini bang? Bang ini apa? So, ini big movement untuk retracement. Retracement type.
Pembalikan arah. Ini adalah untuk pembalikan arah. Okey. Kenapa ada pembalikan arah? Okey, tengok saya terangkan. Bila berlaku pembalikan arah, dia akan ada dua. Satu, dia akan ada tiga, accurate, tepat, ataupun dua, deep, dia ke dalam sikit atau dia keluar sikit, ataupun dia keluar lebih atau keluar tak cukup. Seperti ini keluar, terlebih keluar. Kemudian tiga, miss, terlepas. So kalau kita boleh tengok contoh yang pertama sini. Yang pertama sini dia tepat. So brush, shadow, dia ambil tepat. Yang kedua, dia terlepas. Tetapi apabila dia sudah jalan, so ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Kerana bila sudah berlaku macam ini, so orang akan ambil entry ataupun orang akan masukkan entry di kawasan sini. Orang akan masuk entry di kawasan ini. Tetapi yang orang lain harapkan supaya chat ini terus jatuh ke bawah. Tetapi dia tidak jatuh ke bawah. Kerana apa? Kerana ada satu lagi pergerakan, big movement ataupun retracement ataupun support yang tidak diambil. So dia menjadikan satu satu kesilapan pada orang-orang baru ataupun orang-orang yang tidak mengerti atau tidak mengetahui bagaimana permainan daripada market mover ataupun big trader itu perangkap kita, trap kita. Dia kenakan kita pada kita punya SL. Dia kenakan kita kepada kita punya stop loss. So, benda ini yang bahaya. So, bila kita nampak sesuatu pergerakan yang terjadi, tiba-tiba ada satu miss. Satu bahagian yang tidak diambil oleh market mover. Maka kita boleh standby-kan di sini. Standby-kan di kawasan ini. Kawasan inilah yang selalu orang pandang remeh. Orang terlepas pandang. Dan orang terkena. Kenapa orang terkena? Kenapa trader-trader terkena? Kerana apabila price bergerak mengikut trend dan menjangkakan price akan terus ikut trend. Price akan terus mengikut trend. Tetapi sebenarnya tidak. Kerana apa? Kerana ada satu lagi pergerakan yang tidak diambil oleh market mover. Kemudian orang akan ingat seperti mana? Orang akan ingat price akan membentuk seperti ini. Tengok sudah break masuk sini. Orang akan ingat price membentuk seperti ini. Di time frame kecil mungkin ada price membentuk seperti ini. Ambil balik. Kemudian naik balik. Naik. So orang akan ingat price membentuk price membentuk satu pattern baru. Tetapi sebenarnya dia mau mengambil satu bucu ataupun satu movement, pergerakan yang tidak diambil oleh market mover. So, market mover, big trader akan membuat satu perangkap di sini. Price akan naik dan
akan turun semula. Price akan turun semula di kawasan ini. So, orang akan trader-trader akan menganggap ianya adalah sebagai satu setup pullback dari entry. Tetapi sebenarnya tidak. Kerana apa? Kerana dia masih ingin meneruskan satu trend downtrend. So, price akan naik semula, ambil yang ini, turun bawah semula. Kemudian, trader cakap, ini adalah satu confirmation yang sangat tepat. So, orang yang, trader-trader yang tak tahu, selalunya dia akan, sudah profit, dia tidak lock BE, kemudian dia biarkan free floating. Dia biarkan dia punya price, dia punya profit free floating tanpa letak BE ataupun tanpa letak stop loss. Bila tanpa letak BE atau tanpa letak stop loss, maka dia tengok masih lagi buy, kemudian price naik ke sini sebelum price terjun ke bawah. Dan apabila price sudah terjun ke bawah, mana-mana trader yang tidak meletakkan stop lossnya, maka kerasa kenapa price tidak langsung naik? Kenapa price tidak langsung naik? Kenapa price tiba-tiba saja dia lagi terjun? So, dekat sini, apa yang kita boleh cuba faham, sesuatu yang datang, sesuatu pattern dalam chart, dia adalah satu tanda, dia mempunyai satu tanda yang telah diberikan oleh big trader. Kenapa dia memberikan tanda? Dia memberikan tanda kerana supaya orang lain tak tahu apa yang mereka mahukan. Apa yang mereka mahukan ialah ini. Ini yang mereka mahukan. Mereka mahukan yang ini. Kenapa mereka mahukan yang ini? Kerana kalau anda rugi, mereka untung. Ataupun mereka membuat satu trap perangkap. Pada retail trader. So, ini adalah perangkap-perangkap yang ada di dalam market. Seperti tadi yang kita boleh lihat. GJ. Mana GJ? Saya buka chat barulah. Saya buka chat baru. GJ. GJ tadi saya kata apa? Di H1 ada satu pergerakan big movement. So, pergerakan pertama kita ambil di sini. Betul. Dan yang terakhir sekali di sini. Sini adalah last point kita. Tetapi dia bergerak sampai sini saja. So, sekejap. Saya tukar warna, takut tak nampak. Sekejap, saya tukar warna lah. Takut tak nampak hitam putih. So, sini ada satu. Kita ambil sini satu. Kemudian kita tukar kepada candlestick. Kemudian kita nampak satu lagi. Big movement di sini.
Betul tak? So, bila kita dapat satu big movement di sini, kita ambil kotak dan kita tandakan. Kita tandakan kotak. Kotak ni pun tak nampak. Tandakan kotak. Okay, so yang ini kita boleh buang. Kita boleh buang. So, dekat sini, kita boleh nampak ada satu kotak. Satu kotak yang menunjukkan dia adalah big movement. Di sini. Kemudian dia naik berapa ratus pip? 160 pips. Tetapi kenapa price terlebih sampai sini? Kenapa price terlebih sampai sini? Kita tak tahu jawapan kita. Tapi kita boleh tukar pada M15. M15 adalah tempat kita punya entry. Tukar pada M15. Kita cari lagi. Kat mana lagi tempat-tempat pergerakan big movement yang ada. Nampak ni? Ni. Ini semua ni adalah pergerakan big movement kita. So kita tanda mana yang berhampiran. Nampak? Nampak enggak? Inilah zone kita yang dia ambil. Ini adalah fake out. Kenapa fake out? Kerana ada lagi price yang tidak diambil. Ada lagi price ataupun big movement yang masih lagi miss. Seperti ini. Nampak? Masih lagi miss seperti ini. Nampak ni? Ini miss. Kalau kita terbalikkan, ini miss kan? Kita terbalikkan, dia akan jadi sama saja. Kita terbalikkan, dia akan jadi miss. So kita tengok So nampak tak? Big movement mana yang miss? Ini sudah diambil. Tengok Ini sudah diambil. Ini sudah diambil. So sebelah sini pula. Ini semua sudah diambil. Sebelah sini pula. Ini sudah diambil. Kemudian ini semua sudah diambil. Sudah di break. So bila dia sudah di break, maka dia akan hanya ambil tempat yang fresh saja. So, bila kita punya big movement yang ini sudah diambil, kemudian pastinya dia akan ambil tempat yang lebih fresh. Di manakah tempat yang lebih fresh? Yang di sini. Faham tak? Di sini ada lagi tempat yang lebih fresh. Jadi kita harus kecilkan zone kita. Kenapa kita harus kecilkan zone kita? Kerana kalau kita perhatikan di H4 kita tak nampak ada engulfing. Betul. Tapi kalau di H1 kita akan nampak satu pergerakan big movement. Satu pergerakan strong push. Strong push ni maksud apa? Naik. Tapi strong push ini tak sama seperti strong push ini. Ada dua perbezaan. Ini punya strong push sama ini punya strong push ada dua perbezaan. Satu perbezaannya dari segi candlenya, bilangan candlenya. Dan yang kedua perbezaannya dari segi size candlenya. Okay. Yang kedua, size candle, strong push ni ada berkaitan dengan size candle dan juga
volume bilangan candle. Jika kalian perhatikan mana-mana pergerakan strong push ataupun big movement. Tengok saya buka H1. Saya buka ni line chart. Perhatikan pergerakannya. Terus satu batang ke bawah. Tetapi yang ini ada lekuk. Nampak ni lekuk. Dia ada ada sipi-sipi bucu, ada sikit-sikit tajam. Tapi ini tak ada. Ini dia terus straight. So pergerakan ini adalah pergerakan yang sangat kuat. Volume candlestick dia adalah sangat besar. Jadi jika jumpa volume candlestick seperti ini, maka haruslah kalian cepat-cepat ambil kotak, ambil zone. Ambil kotak, ambil zone, tandakan candlesticknya di zone ini. Kemudian apabila lain kali dia sudah sampai sini, kalian boleh terus entry. Terus entry dan boom, jatuh. Seperti ini juga. Nampak ni? Nampak ini? Perhatikan ya. Dia punya strong push. Kekuatan dia menolak candlestick. Kekuatan dia menolak price. Nampak ni size-nya. Gede-gede. Besar-besar. Ini kecil-kecil. Pastinya ini adalah satu strong push ataupun big movement yang besar. Maka kita ambil zonanya di sini. Kita ambil zonnya di sini. Bila kita ambil zonnya di sini, dia masuk sampai sini, ada konformasi. Konformasi saya akan ajar selepas ini. Konformasi saya akan ajar selepas ini. So ada konformasi, maka dia terus naik 160 pip. Faham? Perhatikan perbezaan strong push-nya. Perhatikan perbezaan candlestick-nya. Ayo, perhatikan. Perhatikan. Nampak ini? Ini, perhatikan. Perbezaannya. Perhatikan perbezaannya. Kenapa di sini dia tidak ambil? Kenapa di sini dia tidak terjun? Kenapa? Mesti ada sebab. Kalau kita ikutkan, kita sudah entry di sini. Tiba-tiba dia sudah naik. Kita cut loss. Okey, tak apalah, cut loss lah. Kemudian kita tunggu dia patah balik. Cari lagi big movement di sini. Nampak? Ini. Tengok Ini kita tak mau. Ini kita mau. Ini kita tak mau, kita mau. So, kita ambil yang kita mau. Kenapa saya kata ambil yang kita mau? Sebab kalau pergerakannya macam ini, yang kecil itu kita tak mau. Yang kecil ini kita tak mau. Kita mau yang besar. Kerana apa? Kerana pergerakannya besar. Ini pergerakannya kecil. Jadi kita tak mau pergerakan yang kecil. Kita mau pergerakan yang besar. Sebab itulah namanya big movement. So, cikgu bisa tak ganti backgroundnya putih? Tak nampak. Oh, okey. Boleh. Okey. Okey. Mana tadi? Sini. Kenapa kita perlu ambil di sini? Tengok balik di dalam zonnya. Sikit. Tengok big movementnya. Yang ini. Yang ini kita tak mau. Kita mau yang ini. Kerana ini adalah pergerakannya yang besar. Kerana apa? Di sini kita sudah kena stop loss. Di sini sudah kita kena stop loss-nya. Maka kita tunggu masa yang sesuai untuk membalas dendam.
masa yang sesuai untuk membalas dendam. So, ini adalah zon kita. Ini adalah zon kita. Ini adalah pergerakan dia. So, dia mari sini, dia jatuh sini, dia naik sini. 120 pip ataupun kita ambil hanya sekadar sini. Kerana apa? Sini ada pergerakan big movement-nya lagi. So, nampak? Ini jadi apa? Ini akan jadi deep. Deep. Dia akan jadi deep. Kenapa dia jadi deep? Mesti ada sebab kenapa dia jadi deep. Kenapa dia jadi deep? Dia tidak akan ambil di sini. Kenapa dia ambil di sini? Maka kalau kita mau tahu jawapannya, kita perlu harus pergi ke time frame yang lebih kecil. Kenapa dia ambil lebih kecil? Kenapa dia ambil time frame yang kenapa dia ambil tempat yang lebih dalam? Kerana apa? Cari jawapannya. Pasti ada jawapannya. Pasti ada jawapannya. Ini kan jawapannya. Pasti ada jawapannya. Nampak? Dia tidak ambil sini tapi dia ambil sini. Maka kita ambil sini, kita masuk. Okey, masuk. Pam, langgar stop loss. Langgar stop loss. Masuk 15. Oh, stop loss 30 pip. Okeylah, 28 pip. Sini ada lagi big movement. Tengok apa yang menguatkan big movement. Selalu perkara-perkara yang menguatkan big movement adalah engulfing-nya. Selalu memang engulfing dia yang menguatkan sesuatu big movement. Seperti ini. Engulfing-nya yang menguatkan dia punya big movement. Ada engulfing yang menguatkan sesuatu big movement. Seperti ini juga. Ada engulfing yang menguatkan sesuatu big movement. Kemudian dia mau turun lagi bawah, dia akan bagi kita satu discount. So tengok berapa diskaun kita dapat. Kita dapat diskaun 50%. Dapat diskaun 50%. Jatuh lagi 85 pip. Faham? Sebelum dia meneruskan perjalanan, dia akan bagi kita diskaun. Tapi kalau kita pakai trend line, kita akan dapat apa? Kita akan dapat seperti ini. Tapi saya tak mahir menggunakan trend line. Saya lebih kepada pergerakan big movement. So, okey, kita sambung Kenapa dia ambil yang ini? So, sini adalah tengok saya terangkan sini dia sudah ambil. Ini nampak? Dia sudah ambil. Ini dia sudah ambil. Jadi mana lagi yang belum ambil? Sama ada ini ataupun ini. So ini dia ambil. Dia ambil accurate A, tepat. Kemudian dia terjun 56 pip. So kemudian sini ada lagi. Nampak? Semuanya bersambung-sambung. Dia sudah break. Diambil. Tidak diambil. Nampak ni? Ni, tidak diambil. Tidak diambil. Tapi ada zone dia. Diambil. Pergerakannya tak besar. Sini pun tidak diambil. Jadi, kita perlu hati-hati
hati-hati sama nih miss yang terlepas. So, sebab nanti saya mau share sama kalian kan. Yang terlepas. Yang terlepas ini adalah selalu orang terkena. Selalu para trader terkena. Kerana apa dia terkena? Kerana dia menjangkakan price akan terus turun ke bawah. Price akan terus turun ke bawah. So, apabila price dia menjangkakan price turun ke bawah, dekat sini pun dia lagi biar. Pum, naik atas. Naik atas, kemudian jatuh. Seperti ini yang berlaku di dalam chart. Chart tidak akan menipu kita. Cuma dia hanya mempermainkan kita. Chart memang tidak akan tipu kita. Segala tempat yang ada, memang dia akan ada tanda-tanda dia. Tapi dia tidak akan bagi tahu kita di manakah tempat yang dia akan ambil. Jadi, adalah tugas kita untuk ambil tempat-tempat yang hanya mempunyai risiko yang rendah. Kenapa risiko yang rendah? Kerana kita mau menjaga kita punya wang, kerana kita mau jaga kita punya capital, kerana kita mahukan profit, kita mahukan USD-nya. So, perhatikan. Dia ambil sini, dia jatuh. Faham Dia ambil sini, dia jatuh. Dia jatuh sampai sini, dia jatuh. Siapa yang enggak mahir, dia tak akan sell di sini. Orang yang bijak, dia tidak akan terus sell di sini. Kenapa? Dia akan menunggu konfirmasinya dahulu. So, kenapa dia mau menunggu konfirmasi dulu? Perlu ada konfirmasi. So, ini adalah konfirmasinya, engulfing. Okey, setiap konfirmasi kita adalah engulfing. So, di sini kita entry. Kita masih boleh take profit 56 pip. Ada konfirmasi engulfing. Di sini juga kita boleh entry. Kita sudah dapat 2 tempat entry. Faham? 49 pip. So, di sini adalah cara kita menggunakan kita punya technical analysis dan juga kita punya setup. Cari tempat yang paling rendah risikonya. So, seperti ini. Semalam saya ada entry di sini. Saya ada entry di sini. Atas ni, betul-betul atas ni. Kenapa saya entry di sini? Kerana di sini ada zone. Ada zone big movementnya. Kemudian saya entry di sini. Dia sudah jatuh sampai sini. Pagi tadi saya sudah close 30 pip. Kemudian saya relax sampai malam. Sini saya tak entry sini. Sini sepatutnya saya sudah tanda tempat-tempat yang saya mau entry. Tempat-tempat yang saya mau entry memang saya akan tanda zone. Sini. Saya sudah tandakan zone. So, saya akan tunggu price sampai. Price membuat confirmation, kemudian baru dia akan naik. So, macam mana mau cari konfirmasi? Okey, siapa yang ada dalam ni? Siapa yang tengok video ni, dia akan faham. Ini yang konfirmasinya. Nampak ni? Double top. Faham? Ini double top. Kenapa double top? Kerana dia sudah membentuk satu apa ni? Satu engulfing. Dia membentuk satu engulfing buy. Turun. Dia membentuk lagi satu engulfing buy. Dia tidak membreak zone ini. Dia tidak close body di luar zona ini.
So dia terus naik sampai atas. Sampai atas ini saya tak tahulah kat mana sebab saya tak tengok. So dekat sini. So jika kita entry di sini, sudah nampak ini, tunggu dia buat pullback. Nampak ni. Turun, dia membuat satu engulfing. Dia membuat satu engulfing. Dia turun, tidak membreak. Tidak membreak di dalam kawasan engulfing konfirmasi kita. Bila dia tidak terkeluar ataupun break di luar, maka dia akan naik bah. Nampak ini? Ini kan engulfing kita. Ini bukan engulfing. Ini bukan engulfing kerana dia tidak makan. Ini engulfing. Ya, betul ini engulfing. Tapi dia sudah ambil. Sudah sampai sini. Sudah sampai sini, diganti pula dengan candle, satu candle biru. Candle biru, candle merah kehilangan. Apa? Candle ke sini. Candle merah kehilangan kuasa jual. Kuasa sell. Para seller telah keluar daripada pasaran. Kemudian masuk kepada para buyer. Para buyer membentuk satu engulfing. Engulfing di sini. Dia sudah jalan. Dia patah balik entry. Mudah kan trade ini. Jangan susahkan kepala. Okey. Okey, cara trade, cara confirmation. Macam mana? Confirmation. BM. Confirmation BM ni senang je. Saya guna hanya 2. Ya. Kalau kata tempat ni okey, kalau kata tempat ni adalah confirmation zone kita punya engulfing kan. So bila price tengok betul-betul bila price dah main dia masuk atas sini. Betul. Tengok price dia main dia masuk atas sini. Nampak ni? Dia masuk atas sini. Kemudian dia membentuk satu apa? Dia main, dia masuk. So, last candle dia mesti seperti ini. Last candle dia seperti ini. So last candle ni seperti ini. Maka ini adalah setup kita. Faham? Price close ini. Di time frame yang lebih kecil. Ini adalah HTF. Higher time frame. Ini adalah higher time frame. Dan sini adalah lower time frame. So, lower time frame membentuk satu engulfing confirmation. Kemudian dia main lagi. Dia main lagi. Sampai dia patah balik ke. Dia main lagi. Sampai masuk atas ni pun. Dia membentuk lagi satu engulfing confirmation. Maka ini adalah setup kita. So, jika dia tidak membreak zone kita dan membuat satu engulfing di dalam zone kita, maka ini adalah setup. Maka ini adalah setup. Ataupun dipanggil sebagai engulfing confirmation. Ini adalah setup kita. Ini adalah tanda-tanda yang kita akan entry. Okey, faham?
So, kenapa ini adalah tanda-tanda yang kita akan entry? Mari kita lihat. Kita ambil satu contoh baru. Okey. Contoh saya ambil di daily. Okey, kita ambil yang sudah sedia ada. Sekejap. Okey, yang sudah sedia ada. Okey, cantik. Sudah sedia ada. So, nampak ni. Ini adalah kita punya engulfing. Ini adalah kita punya satu big movement. So, bila price sampai sini, kalau kita tengok, kalau kita lihat di daily punya candlestick engulfing, kita akan nampak ini adalah engulfing untuk bullish sebab ada dua candle yang ini, betul? Tetapi tidak. So, macam mana kita nak mengkonfirmkan ini adalah setup kita untuk sell? Kemudian kita masuk ke lower time frame H4. Nampak ni? Kita masuk ke lower time frame H4. So, kita kecilkan ke sini. Okay, ini adalah zone daily kita. H4. Nampak H4 membuat satu rejection. So, seperti saya cakap tadi, higher time frame, lower time frame, higher time frame, lower time frame, higher time frame, lower time frame, higher time frame, big movement, lower time frame, engulfing. Ingat formula ni. Sampai mati ingat. Selagi kalian kalau mau trade sampai mati, ingat ini adalah formula. So, tengok berapa besar dia punya zone. 26 pip. Tengok formula dia, nampak? Formula. Okey, nampak ni. Okey. Apa kalian lihat? Yang pertama, sini ada satu big movement. Masuk dalam zone, dia membuat satu pembalikan arah. Sini kita tak nampak betul. M5. Dia membuat satu pembalikan arah. Di manakah pembalikan arah yang kita mahukan? So, untuk konfirmasi, jika setup sell adalah untuk engulfing bearish dan setup buy adalah kita perlu cari engulfing bullish. Okey. Engulfing bearish, engulfing bullish. Kalau siapa ingat saya punya mana? Saya tak ingat lah. Okey. Siapa ingat saya punya yang lama? Ini satu. Ini dua. Okey. Okey. Ini nombor 2. Move by strong push. Okey. Lihat direction di daily. High TF. HTF. Entry di M15 dan M5. So, kita punya direction adalah high TF. High TF tu apa teman-teman? Di satu weekly di satu
H4. Entry M15 dan juga LTF, iaitu M15 dan M5. Ini adalah kita punya cara entry. Okay. So, lower time frame kita dapat engulfing. Engulfing di dalam zone. Engulfing bearish di dalam zone. Jadi, jika kita tidak yakin entry di sini dan zone terlalu kecil, jika siapa yang berani boleh ambil entry-nya di sini. Close saja boleh terus entry. Tetapi jika siapa yang tak berani, boleh saja tunggu confirmation yang ada. Confirmation yang ada mana? Sini ada konfirmasi. Break. Sini kita boleh entry. Zone ini kita boleh entry. Zone ini kita boleh entry. Zone ini kita boleh entry. Dan zone ini kita boleh entry lagi. So, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di atas ini. Atas ni stop loss. So, atas ni stop loss. So, kita ada, kalau price dah jalan, kita ada 3 tempat entry. 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. So, dia tak masuk tempat yang ketiga. So, dia jalan sajalah. Boleh jalan. Inilah peluang kita. So, kita dapat berapa? Kalau siapa yang scalp, 200 lebih. Macam saya ambil 50 pip. Kalau saya ambil 50 pip. Sudah ada confirmation. 50 pip. Sikit saja 50 pip. Sini. Sampai sini saya close lah. Lepas tu sini. Sini kadang-kadang saya masuk, kadang-kadang saya tak masuk. Sebab apa? Sebab bila masuk dekat sini dia jadi high risk sikit. Kenapa high risk? Kerana kita punya stop loss atas ni. Bayangkan stop loss ni sampai sini sudah lebih kurang 50 pip. Tapi kalau kita punya stop loss 50 pip, kemudian kita punya reward 200 pip. Okey lah. Dan saya memang lebih targetkan 50 pip, 100 pip cukup. So, saya bagi contoh yang lain. Seperti juga AU. AU itu hari saya ada bagi siapa tanya. Hari AU ada yang tanya saya. Semalam saya cakap AU sudah jalan. Siapa ingat semalam Semalam ke hari ni? Kat sini kan? AU sudah jalan. Saya cakap AU sudah jalan. Sebab saya ambil engulfing-nya di sini. H4, saya malas mau lukis. So, saya ambil engulfing-nya di sini. Kita tengok saya ambil engulfing-nya di sini. Kemudian saya ambil engulfing-nya di sini. Okay. So, sampai sini ini adalah zone saya. Tapi saya ada pecahkan lagi kan? Okay, ini adalah zone saya. Ini adalah zone yang saya tadakan tadi. Untuk big movement tadi. Tapi dia lalu saya pecahkan lagi. Kenapa? Kenapa saya pecahkan lagi? Kerana sekejap. Okay. Kerana nampak ni. Bukan yang ni. Kat sini. Dia sudah jalan.
Dia sudah jalan tapi dia naik balik. Tapi AU ni saya target dia pergi lagi jauh. AU ni saya target dia pergi lagi jauh. So kat M5. Okay, ni nampak ni. Tengok M5. Saya kecilkan lagi, saya tandakan dia lagi sini. Saya ambil line merah. Selalu macam saya akan tanda big movement lah. Tanda line merah. So tanda lagi, tengok lagi. Mana lagi? Sini ada possible. Sini ada possible area. Kenapa possible area? Tempat yang kuat adalah tempat yang mana ada dua setup, iaitu support plus DM. Sini ada support plus DM. So sepatutnya support plus DM dia akan masuk jadi resistant dua terjun. So tengok dua tempat ini. So yang ini saya tukar warna sikit. Kenapa saya punya target kat situ? Semalam siapa tengok saya punya analisis, memang saya target dekat dua tempat ni. Biru lah. Okay, memang saya target. Tapi kat sini saya ada entry lah. Sini saya ada entry. Sebab apa saya entry kat sini? Sebab dia punya zone pun kecil je. 15 pip je. Selalunya 15 pip memang saya buat kek lapis lah. So kat sini semalam. Semalam lah. Alah, bodohnya. Semalam. Ni. 28. 28.7. Sini. Sorry. Bukan sana, sini. Sini. H4 je saya tengok. Bukan sini Salah. Saya ambil big movement dekat H4. Sebab sini ada engulfing. So saya ambil sini. Saya buat semula je. Saya buat balik semula lah. So sini ada engulfing. So saya ambil sini. Tengok perhatikan macam mana saya buat cari setup. Kemudian jumpa saja saya masuk M15. Sini ada satu. Okay, saya akan tandakan. Sini ada satu. M15 punya ada satu. Saya tandakan M15 punya satu dengan warna biru. Dengan M5 punya satu. M5 punya sini lah. Bukan sini. Ni. M5 punya. So M5 punya sini. So M5 ni saya buat warna merah. So teman-teman, apa yang kita dapat? So bila price masuk, price ambil saya punya saya punya big movement M15 tanpa mengambil yang atas punya M5, kemudian dia jatuh 50 pip. Kemudian dia naik balik. Kenapa dia naik balik? Sebab ada satu big movement yang tidak diambil ni. Nampak ni? Dua ni nampak ni. Atas ni pun lagi. Nampak ni? Yang tidak diambil. Ataupun dipanggil sebagai miss. Dia ambil.
Dia ambil, dia jatuh. Dia membuat satu engulfing. Dia jatuh. Baik, engulfing, 2. Nampak ni. Engulfing. Semuanya main engulfing ya. Engulfing, big movement. Dia ambil, dia jatuh. Senang. M5, tak ada M5. Nampak ni. Engulfing. Ni pemisah apa? Pemisah ni. Engulfing ni. So, kalau dia nak naik balik pun, saya rasa dia akan naik sampai sini. Kemudian dia akan jatuh. Stop loss atas ni. Sikit je. Nampak ni. Semua tempat ni. Semua tempat yang possible area yang dia akan masuk. Kalau kita rajin kaji, kita akan jumpa benda-benda macam ni. Dia mesti yang mematikannya adalah engulfing. Engulfing. Pull back retest. Tapi M1 jarang lah. Selalu kalau tengok M5 dah ada strong macam ni, memang dah boleh entry lah. Sebab kita hanya perlu cari dia punya ni je. Cari dia punya bearish saja. So, ada soalan? Ada soalan tak? So, siapa ada soalan? Mau contoh lain ke? Mau level 4 punya engulfing, level 4 punya setup big movement ke? Cakap lah. Tapi bagi saya untuk siapa yang betul-betul mempraktikkan level 3 ni punya engulfing, punya big movement, memang trade insya-Allah trade dia tak ada masalah. InsyaAllah dia punya trade tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita menggunakan pergerakan engulfing saja. Macam saya trade, tengok bekas-bekas analisis saya. Memang saya tak trade guna apa? Memang tak trade guna trend line. Memang saya guna big movement, engulfing. Memang saya guna ni saja. Ada confirmation, masuk. Dah masuk, kau janganlah biar je. Dah masuk, kau lock lah BE. Dapat target 50 pip, cabut dah. Tunggu lain setup pula. Tapi kalau hati kering, nak main sampai bawah ni, boleh je main. Macam saya, kalau macam saya masuk 50 pip, saya biar. Tapi kalau cikgu saya punya Cik Sifu lah, dia punya cara, kalau dia jumpa H4, mesti dia akan close di next H4. Contohnya dia jumpa di sini. Dia akan TP di sini. Contoh dia ambil, dia jumpa di sini, dia akan TP di sini. Macam tu lah. Kalau dia jumpa di sini, dia akan TP di sini ya. TP di sini ya. TP. Macam ni tak ada. Dia masuk, dia BE. Masuk je BE. Dah jalan mesti BE. Profit dah jalan mesti BE. Wajib BE. Kenapa wajib BE? Sebab kita tak nak hilang kita punya duit. Kita tak mau kehilangan kita punya keuangan. Kita tak mau duit kita hilang. So
So bila kita tak mau duit kita hilang, memang kita BE lah. Saya memang tak guna sangat trendline. Trendline saya tak guna sangat trendline. Sebab saya tak guna trendline sebab saya tak pandai. Macam ni. Kenapa setup ni kuat? Kenapa setup ni dia tak ambil? Kenapa dia ambil di sini? Kalau korang tengok kat sini, nampak ni? Ini dia dah ambil. Nampak ni? Sini dia dah ambil. Engulfing sini dia dah ambil. So, dia dah ambil engulfing sini. Kemudian, mestilah dia ambil engulfing ni. Kan? Stop loss macam biasa. Stop loss atas ni sikit. So, berapa stop loss korang? Sini. Wow, 20 pip. Tapi korang punya reward 50 pip. 50 pip. Standard 50 pip. Okey lah. Tunggu apa? Sama je. Benda ni sama je. Dia pergerakan dia sama saja. Macam saya memang tak guna. Saya lah. Tak guna trendline. Tak guna apa. Tak guna trendline. Tak guna. Saya guna Fibo dengan big movement ya. Fibo big movement. Sebab bagi saya Okey, so mari kita tengok soalan. Konfirmasi minima TF berapa cikgu? Konfirmasi minima TF berapa? Okey, bagus. Confirmation. Yang selalu saya gunakan lah M15, M5 dan M1. M1 jarang lah. So jarang. Mesti cari engulfing Mesti cari engulfing di dalam zone. Okey. Mesti cari engulfing di dalam zone. Kenapa saya cakap mencari engulfing di dalam zone? Sebab apa? Sekejap. Sebab apa? Sebab korang nak entry. Kalau korang tak entry, macam mana kau nak tahu itu buy ataupun sell? Kalau kau tak jumpa engulfing sell, macam mana kau nak sell? Faham tak? Saya tunjuk contoh lain Minggu lepas saya ada terkena EU bukan terkena juga. EU tadi terkena. Okey EU. Oh, EU ni cibai. Okey, EU sini ada daily setup. Tengok Saya buat Saya buat daily setup. Masuk H4. Dia membentuk tak satu engulfing? Kalau dia close, tengok kalau dia close engulfing bearish, kalau dia close engulfing bearish, maka dia akan terjun. InsyaAllah dia akan terjun. Sama ada sini atau sini. Atau bawah lagi. Kira lah sini. Okey, sekejap. Sini TP1. Sini TP2. Sini TP3. So, kalau dia close bearish, so cari peluang dalam ni untuk sell. Buka balik dalam ni untuk cari peluang sell. Faham tak? Kalau dia close ni bearish, maka dia akan jatuh. Ini adalah pergerakannya. Ini adalah dia punya formula. Sama juga macam ni. Macam ni. Ini adalah big movement. Korang nampak? Kau nampak tak ni? Ni ada big movement ni. Pergerakan ni besar ni.
pergerakan dia besar, jatuh, serepuk jatuh. Korang ambil zone, korang tanda ni. Tanda sampai candle atas ni. Nampak ni? Kemudian kat sini, dia membentuk tak bearish engulfing? Dia membentuk bearish engulfing. So, bila dia membentuk bearish engulfing, dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Bila dia jatuh, kau set BE. 30 pip kau set BE. 40 pip kau set BE. 30 pip, 50 pip. 100 pip kau set BE. Cukup kau cabut. Contoh kalau kau entry dekat sini. Sini ada bearish. Okay. Sini ada bearish engulfing. Okay, buka M15. Okay, sini ada bearish engulfing. Okay, dekat sini. Sini kan H4 punya. Kemudian dia pull back balik. Kat sini memang kau tak nampak dia punya bearish engulfing, tapi kau buka lagi time frame lagi kecil untuk cari lagi. Untuk korang cari lagi. Kat mana tempat yang kau nak sesuai untuk kau entry. Nampak ni? Nampak ni? Kau ada 2 zone. Kau boleh masuk sini. Kau boleh masuk sini. So jangan takut lah. Kau dah ada confirmation, kau jangan takut. Sebab tu perlunya konfirmasi. Dah ada bearish engulfing, kalau kau lagi power, kat sini pun kau dah jumpa, kau nak henjut kat sini, memang kau power lah. Memang kau hebat. Sebab kau dah faham market. Kau dah faham pergerakan dia. Bila kau dah faham pergerakan dia, kau tahu kat mana dia nak ambil. Dekat sini kau makan. Dekat sini kau kata, okay, ini dah last ni. Kau henjut, kau masuk. Kau kata kau berani ambil high risk. Sebab apa kau berani ambil high risk? Sebab mungkin stop loss dia kecil. Nampak ni? Kalau kau entry kat sini, sini ada confirmation kan? Sini ke sini, berapa stop loss? 14 pip. Tapi kau punya reward 113 pip. Macam tu. Sama je. Mana-mana tempat semua sama. Mana-mana tempat semua sama. Sini pun mesti ada sebab. Kenapa dia ambil? Cari. Korang akan jumpa kenapa orang trade menggunakan big movement. Kenapa orang menggunakan trendline? Kenapa orang menggunakan RBS? Kenapa orang menggunakan indicator? Cari sebab kenapa orang trade menggunakan teknik-teknik yang diorang pelajari. Sebab apa? Korang nampak big movement, ambil, belajar, kau cari kenapa diorang entry macam tu. Semua tempat ada sebab. Kenapa dia entry sini? Kenapa dia entry sini? Sini ada engulfing, patah balik. Dia bagi peluang masuk lagi. Peluang masuk lagi, zone kau kecil. Zone masih kecil. Nampak ni? Zone masih kecil. Ini dah ambil. So dia ambil sini. Dia bawa naik atas. $200. Ui, banyak juga. EU ni ya. So EU aku bagi signal. Kalau dia close bearish, cari peluang sell. Kalau dia close bearish, kau cari peluang sell. Sama je. Mana-mana sama. Kau akan jumpa sama. Kau tak percaya aku boleh bagi tunjuk contoh lain. Kau tak percaya? Okay. Kat daily. Sama. Sini ada. Mana-mana yang dia datang, kalau dia dia buat satu apa? Mana-mana zone yang dia buat satu bullish, dia buat satu apa kita panggil tu? Dia buat satu zone engulfing, kau tak ada tempat tu engulfing. Kau nampak ni?
Ni apa benda ni? Ni apa benda ni? Ni zone ni. Sampai atas ni. Atas ni kau tahu stop loss. Sikit je stop loss. Kau tengok sampai mana. Tak kena. Tak kena tak payah masuk. Senang. Terkena tak kena tak payah masuk. Cari big movement. H4, H1 semua boleh. Ni big movement. Contoh kata kau jumpa yang ini. Kau kata okey. Mana tadi? Hilang pula dah. Ni. Kau kata, okey. Nak cari lah big movement kat sini. Rasa boleh pergi jauh ni. Nampak ni? Kau tanda zone atas ni. Jumpa je big movement kau tanda zone. Jumpa saja big movement kau tanda zone. Bila kau tanda zone H4, kau buka H1. Sebab H1 ni, H4 ni adalah higher time frame. So kau buka H1. Mana datang ni tadi? Mana nampak ni? Buka H1. Sekarang big movement dia turun ke bawah. Sell betul. Sell. Cari setup sell. Cari bearish engulfing. Sini ada satu bearish engulfing. Tanda lah bearish engulfing. Ini adalah korang punya confirmation. Selagi di dalam ni, selagi tu kau jangan risau untuk sell. Kau nampak ni? Selagi tu kau jangan risau untuk sell. 100 pip. 50 pip. Cukup lah. Dan jangan terperdaya dengan ni. Bullish ni. Jangan terperdaya. Sebab apa? Jangan terperdaya. Sebab sekarang kita berada di dalam big movement H1. Big movement sell. So, kalau kita berada dalam big movement sell, maka kita perlu cari engulfing untuk sell. Kita perlu cari engulfing untuk sell. Bukan kita cari engulfing untuk buy. Sekiranya tak ada engulfing untuk buy, tak payah buy. Nampak ni? Sama je. Semua tempat sama ni. Kau nampak ni? Tak ada sini. Masuk candlestick. Nampak ni? Engulfing. Dah jalan. Dia bagi signal. Engulfing. Big movement. Dia bagi signal. Sini pun dia bagi signal. Nampak ni? Ni pun big movement. Kalau aku padam sini, ni dah habis. Okey, kau tengok Orang yang dekat sini dia akan entry betul. Dekat sini dia akan entry. Dia akan entry lah. Dah naik, sedap naik. Okey, sedap naik. 20 pip. Tiba-tiba 20 pip ni terjun pula. Pum. 40 pip terjun. 40 pip ni terjun sebab apa? Sebab dekat sini ada satu missing. Nampak ni? Ni. Missing engulfing. Ni, missing ni. Nampak tak ni? Missing ni. So, bila dia missing, dia ambil, dia naik. Orang lain, habis lah ni. Ni semua habis kena langgar stop loss ni. Semua kena langgar stop loss. Kalau siapa akaun besar sikit, boleh tahan lah. Siapa yang pandai sikit, otai-otai sikit, dah biasa main benda ni, yang dah faham, buat banyak latihan, okey, dia kata, ini peluang besar ni. Denjut lagi besar sini. Kau dapat lagi besar. Faham? Dapat lagi besar sini, sampai sini. Nampak dah. Dah tak boleh nak belah, dah tak boleh nak go. Kau close, cukup. Tapi, apa yang aku nak sampaikan untuk malam ni punya topik, engulfing, big movement level 3 ni, ini.
Ni, missing ni. Miss, terlepas ni. Dia terlepas, kau tengok dia jalan, jalan. Orang pun semua okey. Sel. Tiba-tiba dia pum, dia masuk. Terjun balik. Mampus. Okey, ni pun kata okey, dah break ni. Okey, relax Sini orang entry. Syok entry. Yalah. Tiba-tiba jatuh. Pum. Wah, kelang kabut dah, semua tutup. Kelang kabut semua tutup, padahal sini ada satu lagi missing big movement. Big movement yang tidak diambil. Miss yang terlepas. Big movement yang terlepas. So, price ambil sini, price jalan naik atas. Siapa yang close, siapa yang langgar stop loss, wassalam lah. Memang terlepas lah. So, apa pelajaran kita? Pelajaran kita adalah macam mana kita nak mengidentifikasikan big movement mana yang masih valid ataupun big movement mana yang dah tak valid. Okey, soalan. Cepat, aku nak tidur awal ni. Soalan. Faham cikgu, tinggal praktik. Okey. Soalan. Yang baru masuk pun tak apa, yang dah lama masuk pun tak apa. Kalau konfirmasi tak ambil shadow kan cikgu, tapi ambil engulfing. Tak ambil shadow, ambil engulfing. Tak ada masalah. Boleh. Bagi saya tak ada masalah, boleh. Dia nak ambil shadow pun boleh. Dia nak ambil engulfing pun boleh. Dua-dua boleh. Nampak ni? Ni ambil engulfing. Tetapi, kalau ikut big movementnya, di sini. Betul tak? Tapi dia ambil engulfing. Kenapa dia ambil engulfing? Setiap engulfing mesti ada makna. Perhatikan. Tengok yang ini ya. M15. Mana? Cibil. Mana tadi? Ni dia. M15. 21 November. Okey. M5. Ayo. Sekejap Baik. Tak jumpa pun dia tu lah. 21 November. November.
Saya pakai laptop lama. Laptop baru ada dekat atas. November. Semua mesti ada sebab. Kenapa? Tak ada dekat M5, ada dekat M15. Tak ada dekat M15, ada dekat M1. Masih. Nampak ni. Satu. Satu. Nampak ni. Ini dia sudah ambil. Zone sini. SBR. Sudah. Dia sudah langgar. Dia terus ambil sini. Dia ambil. Dia terjun. 30. Kau tahan sikit. 70. Boleh, tak ada masalah. Sebab dalam engulfing ada big movement. So dalam engulfing ada big movement. So inilah dia. Ni. Ya, dalam engulfing ada big movement. Dalam engulfing ada big movement. Memang ada. Oh, jangan takut, memang ada. Cari big movement tu dalam time frame kecil sebagai tempat-tempat possible area untuk kau entry. Itu caranya. Tapi yang penting apa? Yang penting masa kau cari tempat ni, masa kau nampak tempat ni ada pergerakan big movement, benda pertama yang kau kena detect, benda pertama yang kau kena detect adalah engulfing. Kau dah nampak kan? Ni big movement, pergerakan yang besar. Ni pergerakan yang besar. Ini pun pergerakan yang besar. Ini pun pergerakan yang besar. Ni pergerakan yang big movement ni. So kau mesti rasa dia akan retest balik. Dia akan masuk balik. Kalau kau nak guna prinsip Fibo pun tak apa. Prinsip Fibo sama 23. 23.6. Prinsip Fibo. Dalam engulfing ada big movement. Contoh yang ni. Engulfing kan daily. Okay, buka H1. Mana? Ni ni. Buka H1. Ada tak big movement? Ada tak pergerakan big movement? Ada. 1, 2, 3. So, tanda. Dia close dia tanda. Sini dia dah ambil. Kata engulfing sini dia dah ambil. Sebelum dia meneruskan perjalanan dia turun. So, kemungkinan selepas ini, dia akan ambil dekat sini. Faham tak? So, in future, satu 4. Okay, in future dia akan ambil kat sini. Tapi sebelum korang nak masuk entry dekat sini, korang perlu pastikan ada engulfing. Engulfing tu adalah confirmation korang. Macam ni. Kau nak masuk sini. Kata kau nak masuk sini. Ataupun ni deep.
Ini deep kan? Betul tak? Ini deep. Bagi aku senang, kau cari je. Kau cari je. Kenapa dalam ni ada apa? Ada big movement. Dalam ni ada big movement yang ada tempat possible area untuk dia sampai. Nampak ni satu. Ni satu. Engulfing dia terus lah. Satu. Okay, M5. M5 ni satu. Baik. Ambil terus kali dua ni sebab zone kecil. So, masuk balik M15. Cari balik sini. Dia ambil tak? Dia ambil tak tempat kita? Ni atas ni. Ni M15, ni M5. Ni M15, ni M5. So, masa dia ambil ke M15, dia membentuk tak satu engulfing? Dia membentuk satu engulfing. Kemudian dia membentuk satu engulfing, dia turun. Dia turun. 37 pip. Kemudian, dia naik balik. Dia naik balik sebab apa? Sebab dia membentuk satu double maru. Dia membentuk satu double maru. Bila dia membentuk satu double maru, dia buat lagi engulfing sini. Dia ambil engulfing sini, memang dia terjun. Memang dia terjun. Seperti yang kita boleh nampak. Memang dia terjun. Dia terjun, kata kau ambil sampai sini. Last. 190 pip. Ataupun sini. Sinilah. Bodoh pun. 120 pip. EU. 120 pip. Setup. SBR. Korang tanda je zone. Lagi satu. Dia bukan setup SBR saja. Dia satu sini ada setup ni. Engulfing fail. Kena sini pula ada double maru. Tu memang favourite lah tu. Tapi bagi aku kalau dah engulfing fail ni kau tanda je. Kau cari kat dalam ni. Mesti ada jawapan dekat big movement. Nampak ni? Ni tempat yang kau tanda tadi ni. Tak percaya. Aku bagi warna lain. Warna apa? Hot pink. Hot mama. Hot mama. Okay. So, ni aku delete dulu. So, lagi besar engulfing di time frame yang lebih besar, lebih kuat, lebih strong. So, dia ambil sini. Ada engulfing, dia ambil balik engulfing. Sini. Ini kan setup sell. Sepatutnya ini setup buy, tapi dah break. Kemudian dia jadi setup sell. Sini pula ada, kalau time frame besar, sini ada double maru. Tapi bagi aku sini ada hidden engulfing. Nampak tak? Atas bawah. Big movement ni. Big movement ni. Atas ni, big movement ni. Sentuh tak? Sentuh. Jatuh. Itulah yang kita nak menceritakan apa yang berlaku sebenarnya di dalam candlestick. So, sekiranya dia adalah time frame besar. Kemudian dia membentuk satu setup. Sebelum korang entry tu, tak kira apa-apa time frame, H1, H4, daily, weekly. Dalam zone tu perlu cari engulfing. Sebab apa perlu cari engulfing? Engulfing tu lah tanda-tandanya kita nak entry. Tanda-tandanya pembalikan arah. So kalau tak ada engulfing, tak ada contoh. Bukan contoh ni aku tunjuk real. Dekat sini. Okay. Kalau orang biasa dia akan termakan ni. Dia akan termakan ni. Nampak ni? Ni.
dia akan termakan ni. Oh ni engulfing buy ni. Oh patah balik pun dia buy. Dia buy. Lepas tu jatuh. Apa pasal jatuh ni? Selang 30 pip. ESL. Selang 30 pip. Selang 30 pip ESL. Cakap apa hal ESL buat ni? Aku dah nampak dia semua. Padahal sebenarnya kalau diikutkan zone, dia ada dekat zone sell. Kenapa dia pergi nak cari buy? Itulah yang berlaku kesilapannya pada para trader. Kesilapan yang berlaku para trader. Lepas ni jangan tanya, abang macam mana itu dapat sharp entry. Tak ada. Aku tak bagi tahu. Siapa yang faham. Siapa yang tak faham, kena buat banyak latihan. Itu je. Tapi kalau korang terlebih power, terlebih hebat, ada teknik lain yang kau rasa lebih hebat daripada ni, confirmation lagi hebat daripada ni, kau nak masukkan lah. Tak ada masalah. As long as engkau dapat duit. Nampak? Kalau orang biasa akan tertipu. Sini buy. Nampak tak? Sini buy. Dia pun, bila patah balik pun dia pergi buy. Kata engulfing dia pun buy. Buy. Wah, kena stop loss. Stop loss kau. Oh, forex ni menipu. Sedangkan dekat atas ni, ada setup. Faham tak? Macam ni juga. Kenapa dia ambil ni? Kenapa? Semua ada sebab. So, kalau setup to sell, kau janganlah cari buy. Dan kalau setup to buy, kau janganlah cari sell. Nampak ni Andai kata candle ni tutup. Candle ni tutup sebagai bearish engulfing. Kau buka M15. Buka M15. Okay. Buka M15. Tanda. Tandalah tempat-tempat yang dia nak pergi. Sini satu. Sini satu. Sini satu. Kalau tempat ni kecil sangat zone dia, macam ni, 6 pip kau sekalikan je. Faham tak? Korang sekalikan je. Okay, macam ni satu. Sekalikan je. Ni pun kau sekalikan je. Ni pun ada engulfing. Tak ada masalah. Kau nak entry dekat shadow boleh. Kau nak entry dekat engulfing pun boleh. As long as kau faham dekat mana kau nak entry. As long as kau faham kat mana korang nak masuk korang punya entry. Faham tak? Macam tempat ni terlalu kecil. 5 pip. Ambil zone besar. Ambil terus. Engulfing atas, engulfing bawah. Baru berapa pip? 24. Okey lah 24. Kalau kau nak kecilkan lagi zone. Mana? Ni. Ni adalah satu lagi. Cari lagi. Mana? Sini satu lagi. Itulah cara kau nak kecilkan zone. So, kalau dia tutup macam ni, dia patah balik, kau boleh tahu. Sebab apa? H4 adalah engulfing. Dan berada di dalam mana? Ni. Kita punya zone ni. Ni. Ini kita punya big movement untuk sell. So, big movement untuk sell. Time frame lebih kecil sikit pun tunjuk sell. Time frame lebih sikit pun tunjuk sell. Takkan dekat sini kau nak pergi buy. Mestilah kau nak cari sell. Nak cari peluang sell. Itulah caranya yang sebenarnya.
Okey, soalan. Soalan. Yang tak mau tulis, mau buka speaker pun tak apa, boleh jawab. Saya boleh tolong jawabkan. Kalau ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, jawab okey. Okey. Oh, okey. Kejap. Satu lagi benda. Last aku nak bagi tahu. Last contoh macam sekejap. Contoh macam okey. Contoh macam yang depth ni tadi. Luar. Dia masuk dalam sikit kan. Dia masuk dalam sikit ni kan. Okey, ini pun penting. Sebab aku rasa macam ni. Ni kan. So ini sepatutnya dekat sini dia terus terjun, tapi dia masuk dalam sikit. Dia masuk dalam sikit baru dia terjun kan. Sini pun ada sebab kenapa. Sebab kenapa? Siapa tahu sebab apa? Tak tahu kan. So kalau ikutkan dia break, dia masuk sini. So bawah ni dia terus terjun. So orang yang letak PO sini, orang yang tak belajar benda yang aku ajar malam ni, dia akan letak PO sini, sampai atas ni dia akan letak, dia akan cut loss. 70 pip dia akan cut loss. Kalau dia main time frame besar. Sebab apa? Sebab kau kena tahu. Masa kau tengok sini, kau dah nampak zone sini, dia deep, dia terlebih. So, di time frame kecil, macam aku ajar tadi, di time frame kecil, perlu cari tempat-tempat macam ni. Tempat-tempat yang ada hidden engulfing ni. Ni. Perlu cari tempat-tempat hidden engulfing ni. So, kalau korang rasa bahaya nak entry dekat sini, sebab sini dah disentuh. Nampak ni Sini dah disentuh. Sini dah kira bahagian A. Bahagian A ni bahagian accurate. Tepat lah. Dia masuk zone ni tepat. Tapi dia naik atas ni balik. 167. Kemudian baru dia turun balik. So dekat kawasan ni, kalau kau nampak kawasan ni adalah zone untuk sell, base ataupun big movement untuk sell, kau tengok kawasan ni balik, syarat dia ada engulfing, dia patah balik, confirmation, baru dia terjun. Itu syarat konfirmasi dia. Ada engulfing, patah balik, terjun. Tak kira M15, M5, M1 semua sama. H1 pun semua sama. Pakai konsep yang sama. Tapi kalau tak ada engulfing untuk sell, dia engulfing untuk sell mesti dia jalan dulu. Dah ada engulfing untuk sell, mesti dia jalan dulu. Dia jalan, dulu, dia patah balik, baru korang entry. Kemudian barulah merasainya. Faham? Sama ada kau nak entry bawah ni ke, kau nak entry dalam zone ni, selagi dia dalam zone ni, selagi tu kau boleh. Ni, yang penting dalam zone mesti ada engulfing. Tetapi jika dah break macam ni kan, macam ni, ini zone sell, tapi dia dah break. Tengok, ada tak ni zone sell kan? Ada tak engulfing punya candle?
Ni, ini tak boleh kira, ini dua ni tak boleh kira engulfing sebab dia tak makan body yang biru. Tak ada. So tak ada, kau boleh buat apa? Biar je lah. Tunggu dia retest balik. Dalam masa terdekat kalau dia retest balik, kau nak buy, buy. Ini pun kau tak boleh nak buy. Sebab pun kau tak boleh nak buy. Sepatutnya dia retest, dia buy sampai atas. Tapi dia ambil atas ni. Dia ambil atas ni sebab apa? Sebab sebelah sini ada base untuk sell. Benda ni yang bahaya ni. M ni yang bahaya. Ramai orang terkena. So hati-hati dengan setiap entry yang korang buat. So ada soalan lagi? Cepat. Sudah 2 jam. 2 jam je kelas tu. Nangis tu. Aku pun nak tidur juga. Siapa yang nak buka mikrofon, tanya aku direct pun tak ada masalah. Siapa yang follow IG aku, dia dapat lah. Siapa yang follow IG aku, dia nampak lah apa yang aku pernah trade. Okay. Soalan. Oi, cikgu pernah buat berapa banyak rekod. Tanya aku pernah buat berapa banyak rekod, aku akan jawab yang ini. Aku tengah hantar gambar. Tak ada masuk gambar ni. Kenapa penting ilmu? Kenapa penting belajar ilmu? Deposit $30, untung dalam 838. So memang gila sikit lah. Ni memang gila lah. Ini masa first dulu lah. Orang kata nak cepat kaya. Nak cepat kaya punya entry. Tak ada mustahil. Bagi aku tak ada mustahil untuk korang capai kejayaan. Yang penting korang ada ilmu. Yang penting korang tahu cara, yang penting korang tahu ilmu. So kalau korang tahu cara, kalau korang tahu ilmu, memang boleh pergi jauh. InsyaAllah tak ada masalah. Okey. Saran pair yang pakai apa cikgu? Okey. Saran pair. Semua pair boleh. Semua pair boleh. Cuma boleh sabar tak boleh sabar. Macam aku suka GJ ke, GCAT ke, GN ke, asalkan GGG. Sebab apa? Sebab dia senang nak capai target. Macam aku target 50 pip. Okay, sekarang aku target 50 pip. Kenapa aku target 50 pip? Aku dah dapat 50 pip, aku dah boleh relax. Kan? Aku dah boleh relax, dah boleh enjoy. Dah tak ada nak tengok chat sangat. Dah boleh spend time, luangkan masa dengan anak, apa semua. Tu target. Goal trade juga cikgu. Okey, soalan bagus. Goal trade.
Tapi aku tak trade dalam apa, kuantiti entry yang banyak. tak trade dalam kuantiti yang banyak sebab gold ni dia dengar cakap tapi dia ikut kita punya, dia memang ikut setup tetapi dia liar sikit. Pergerakan dia liar sikit. Kita tak boleh expect kadang-kadang pum naik 100, naik 50, so dia liar. Bila dia liar, bila pergerakan dia liar, jadi haruslah korang punya apa tu capital tu liar juga, besar juga. So gold pun boleh pakai. Tapi kalau nak trade gold, siapa yang trade gold kena banyak guna engulfing daripada big movement. Cara yang sama, big movement juga tapi guna engulfing. Kemudian entry di tempat yang betul-betul sharp saja. Sebab nak elakkan kerugian. Izin leave ya cikgu. Okey, aku pun nak left lah ni. Okey Okey, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah semoga memberi manfaat kepada semua. Memberi manfaat kepada siapa-siapa yang tengok video ni ataupun siapa-siapa yang belajar ni. Okey, nama saya Mr. Lee. Mr. Lee, saya sharing untuk Movement. Siapa yang dapat ilmu ni, siapa yang dapat video ni, semoga menjadi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Okey. Ditunggu share. Dah tak ada dah ilmu berikutnya. Cukup. Yang ini pun dah cukup. Dah. Yang level 3 ni pun dah very very powerful. Kalau korang nak lebih powerful, caranya hanya korang cari sendiri. Dan korang buat pula level 4 ke level 5 ke. Tapi bagi aku, level 3 ni dah very very powerful. Sangat-sangat powerful. Korang dapat, memang korang terbaik. Okay. Aku nak stopkan dulu record. Siapa yang tengok video ni, semoga memberi manfaat.